Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Sewaktu case Abang Belon menjadi sangat populer dan terkenal, ramai juga yang cuba meneka. Mereka menuduh Abang Belon ketika bertempur dengan DBKL, mungkin kata mereka dalam pengaruh sesuatu. Ada yang cuba meneka, mungkin Abang Belon pernah terlibat dengan kes dadah. Tapi waktu itu, ramai yang tak berani sangatlah nak cakap kerana takut akan menjadi fitnah. Akhirnya, hari ini disahkan bahawa penjajah Belon rupa-rupanya ada kes atau ada rekod lampau melibatkan jenayah lampau membabitkan kes dadah. Saudara, pengesahan ini betul-betul mengejutkan kita semua. Peniaga Belon yang didakwa dikasari oleh anggota penguatkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur minggu lalu didakwa mempunyai 13 rekod jenayah lampau. Menurut Cosmo yang memetik sumber, kebanyakannya didakwa berkaitan dengan kesalahan dadah. Kebanyakan rekod terbabit adalah berkaitan dengan kesalahan dadah, menurut sumber yang dipetik oleh Cosmo. Suspek sebelum ini pernah dihadapkan ke mahkamah bagi 6 daripada kes tersebut. Kata sumber itu seperti dilapor. Sebelum itu, berhubung insiden antara peniaga Belon dan anggota DBKL, 2 daripada 3 kertas siasatan telah pun diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya TPR. Saudara-saudara sekalian, kita memang tidak terkejut dengan penemuan-penemuan seperti ini. Pada zaman moden yang ada sekarang ini, pada bila-bila waktu sahaja, semua maklumat boleh keluar dengan mudah. Hanya dengan satu kali klik akan diketahui identiti sebenar seseorang itu. Termasuklah Abang Belon. Itulah sudah ramai orang menasihati Abang Belon supaya berhati-hati. Tidak termakan dengan hasutan ahli-ahli politik maupun pempengaruh. Ramai yang menasihati Abang Belon lebih baik berdiam diri. Pertama, yang kedua, jangan terlalu sensasikan hal ini. Yang ketiga, mereka nasihati Abang Belon jangan terpengaruh untuk membawa kes ini ke mahkamah. Kerana Abang Belon memang ada kesalahan. Yang salahnya, dia dah mengaku dia tidak mempunyai lesen perniagaan. Dengan kata lain, berniaga secara haram. Kes itu saja boleh menyebabkan Abang Belon kalah secara percuma terhadap pendakwaan nanti. Apa pula akan berlaku kepada Abang Belon selepas ini? Itulah. Netizen tidak akan berhenti mengorek dan mengorek identiti sebenar siapa Abang Belon. Mungkin saja pendedahan rupa-rupanya Abang Belon ini ada rekod jenayah lampau membabitkan kes dadah, mungkin baru permulaan. Nanti akhirnya lebih banyak yang akan diketahui tentang Abang Belon ini. Jadi pada pendapat ramai netizen, termasuk saya, lebih baiklah Abang Belon berdamailah dengan DBKL, tamatkan sengketa itu, jangan teruskan pendakwaan di mahkamah, berdamai dan tamatkan secara aman. Itu mungkin akan membuatkan Abang Belon lebih tenang hidupnya. Kalau diteruskan kes ini, naik turun mahkamah, kita tak tahu berapa kali. Abang Belon mampukah? Itu persoalannya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Selepas 3 hari jadi sensasi, Abang Belon yang menjadi buah mulut di mana-mana di Malaysia, akhirnya DBKL mengumumkan perkara yang paling mengejutkan semua. DBKL cadang perluas pemakaian kamera badan. Wah, ini memang satu cadangan dari dulu sampai sekarang. Sejak kes Abang Belon itu menular, ramai yang mencadangkan supaya DBKL perluaskan pemakaian kamera badan. Kalaulah ada
kamera badan ini dipakai oleh penguat kuasa ketika berlaku insiden Abang Belon, saya rasa kes Abang Belon tidak akan menjadi terlalu panas seperti sekarang ini. Silap-silap hari bulan, mungkin penguat kuasa DBKL yang bertempur dengan Abang Belon sudah memakai kamera badan. Siapa tahu kan, kalau ada kamera badan itu, nah, bukti kuku sudah ada. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memperluaskan lagi penggunaan kamera badan dalam kalangan anggota penguat kuasa bagi mengelakkan insiden kekecohan yang tular sebelum ini daripada berulang. Ahli Lembaga Penasihat DBKL, Lai Chen Heng berkata, ketika ini penggunaan kamera badan dalam kalangan anggota penguat kuasanya sudah pun dilaksanakan. Bagaimanapun katanya, penggunaan kamera badan ketika ini hanya membabitkan operasi besar-besaran seperti menyita atau menggempur premis tidak berlesen. Perluasan penggunaan kamera badan akan dicadangkan dalam masa terdekat. Namun terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti, antaranya kos dan juga sistem penyimpanan data. Kita mempunyai beribu anggota penguat kuasa. Selain kos kamera itu sendiri, kita perlu fikir bagaimana data yang diperoleh setiap hari itu akan disimpan. Kita juga perlu melabur untuk sistem penyimpanan, katanya kepada BH. Minggu lalu, keadaan tenang sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman TR digemparkan dengan kekecohan membabitkan antara beberapa kumpulan individu dengan penguat kuasa DBKL. Insiden terbabit yang tular di media sosial dipercayai disebabkan tindakan penguat kuasa DBKL terhadap individu yang didakwa berniaga tanpa lesen di lokasi berkenan. Mengulas berhubung insiden itu, Chen Heng berkata, setiap anggota penguat kuasa DBKL mempunyai garis panduan dalam menjalankan tugas. Sebelum sesuatu tindakan diambil, anggota penguat kuasa akan mengeluarkan sekurang-kurangnya 3 notis kepada individu yang tidak mempunyai lesen atau melakukan sebarang kesalahan. Bayangkan sehari kami bagi 3 notis. Kalau 30 hari, sudah berapa banyak notis kami keluarkan. Bila anggota tegur, individu berkenan akan lari ke tempat lain sebelum kembali ke lokasi sama. Sejujurnya kami kesal dengan kekasaran yang berlaku. Oleh itu kami sudah mengambil tindakan untuk mengurangkan impak damage control dengan merihatkan 3 pegawai terbabit. Sekiranya ada laporan polis, kami akan membuat siasatan dalaman terhadap mereka, katanya. Tambahnya lagi, DBKL kini sedang bergerak untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar pintar. Banyak perkara yang perlu dilakukan, antaranya mengemas kini jalan-jalan sedia dan mengurangkan penjajah tidak berlesen. Namun DBKL akan membantu mereka untuk mendapatkan lesen. Malah apa yang kita sarankan sekarang adalah untuk penjajah berurusan secara terus dengan DBKL tanpa perlu melalui persatuan, katanya lagi. Hari ini kita digemparkan dengan pendedahan siapa Abang Belon yang sebenarnya. Identitinya mengejutkan kita semua. Apabila dibongkar melalui sumber menyatakan bahawa Abang Belon mempunyai 13 kes lampau. Kebanyakannya membabitkan berkait dengan dada. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.